Assalamualaikum dan selamat datang. Saya ucapkan kepada pelajar baharu Kolej Universiti Politeknik Mara Kuala Lumpur. Okey, saya Nur Azrina binti Ismail mewakili pejabat besar. Okey, sekarang saya akan kenalkan carta organisasi bagi pejabat besar. Bagi ketua penolong pendaftar adalah Puan Cik Azrina. Saya pula mewakili unit Ekon Pelajar. Unit Ekon Pelajar ada 3 pegawai yang akan handle untuk unit Ekon Pelajar. Saya, Cik Afiqah dan Encik Muhammad Faiz. Okey, bagi unit operasi pula diketuai oleh Nur Haslinda dan staf lainnya adalah Rabiata Dawiah, Nur Zahira dan Nur Amanina Alia. Bagi bahagian Ekon Pelajar pula, kerani yang akan handle untuk Ekon Pelajar adalah Nur Faris Sazwani, Nur Haslina, Nurul Iliana, Rusita dan Nur Adila Azrin. Bagi unit tajaan, di pegawai yang bertugas adalah Encik Muhammad Yusof dan ada 2 kerani yang akan di bawah tajaan adalah Puan Zuriana dan Cik Irawati. Okey. Okey, fungsi unit pejabat besar untuk unit operasi adalah berkaitan dengan pembayaran, pembekas staf dan urusan operasi kewangan. Jadi macam sekiranya ada membuat pembayaran dan ada masalah sekiranya bayaran tidak termasuk dalam statement, pelajar boleh menghubungi bahagian operasi untuk semakan pembayaran. Bagi unit Ekon Pelajar pula, bahagian yang bagi kami adalah tuntutan yuran semester, pembayaran yuran, semakan yuran dan apa-apa kaitan isu berkaitan yuran. Bagi unit tajaan pula, urusan adalah berkaitan pinjaman mara, PTPTN dan lain-lain dan juga penyediaan dokumen pengesahan bagi tajaan selain mara dan juga PTPTN. Okay, next. Okay, apa pelajar perlu buat selepas mendaftar? Okay. Serahan dokumen kewangan ini memang wajib pelajar perlu hantar bagi mengelakkan ada masalah masa peperiksaan. Okey, yang ni pelajar akan ditahan menduduki peperiksaan atau mendaftar sekiranya tidak menghantar dokumen. Dokumen ni memang pentinglah, perlu hantar. Dia ada 3. Borang pengakuan pembiayaan, borang perakuan pematuhan polisi dan juga slip bayaran penerimaan tawaran RM100 dan juga pendaftaran RM250. Okey. Dokumen ni boleh di-emailkan ke busa@kuptm@gmail.com. Next. Okey, ini contoh borang pembiayaan, pengakuan pembiayaan. Ni yang kedua adalah polisi. Yang perlu dibagi, student akan dapat 2 polisi, satu salinan kolej dan satu lagi salinan pelajar. Dan salinan pelajar akan simpan. Yang perlu di-emailkan kepada kolej adalah salinan kolej. Okey. 2. Menyemak tuntutan yuran semester. Okey, selepas mendaftar, pelajar yuran akan dikeluarkan selepas 23 Mei bagi tuntutan yuran sesi April. Jadi selepas 25 Mei, student boleh semaklah cas yuran yang dikenakan ke atas pelajar. Okey, cara nak rujuk untuk menyemak invoice ni boleh pergi ke website KUPTM, www.kuptm.edu.my. Lepas tu pergi ke bahagian student portal dan klik bahagian besar fees. Kat situ ada banyak maklumat berkenaan pejabat besar. Okey, yang ketiga, membuat bayaran yuran semester. Semua yuran perlu dijelaskan sebelum peperiksaan akhir semester. Okey, bagi pelajar yang mendapat tajaan MARA, PTPTN, okey, yuran yang perlu dibayar adalah yuran perkhidmatan, penginapan ataupun aktiviti pelajar. Itu. Jadi yang yuran pengajian boleh kita hold sehingga pinjaman diluluskanlah. Okey, bagi pelajar yang persendirian, yuran pengajian, perkhidmatan, penginapan dan aktiviti pelajar perlu dijelaskan sebelum peperiksaan akhir semester. Okey, kaedah pembayaran yuran. Okey, bayaran adalah melalui FPX di ip.kptm.edu.my. Dekat situ nanti bila lepas klik, kat situ ada rujuk tata cara bayaran. Ada payment manual, so boleh klik dekat situ dan dia akan bagi tahulah step by step cara nak buat bayaran.
Okey, untuk membuat pembayaran sila pastikan email rasmi telah diaktifkan sebelum membuat bayaran. Okey, setiap student akan diberi email personal college. So untuk buat bayaran perlu masukkan email personal itulah. Okey, struktur yuran. Okey, ini saya bagi contoh lah, contoh program Bachelor of Accountancy AA 201. Okey, ini contoh yuran. Contoh struktur yuran. Yuran kat sini ada yuran pengajian dan yuran perkhidmatan. So dekat invoice nanti kita akan masukkan dua sajalah, yuran pengajian dan yuran perkhidmatan. Yuran pengajian adalah 5,300, yuran perkhidmatan adalah 625. Untuk pelajar pelajar baru, 625 ni memang wajib bayarlah, walaupun ada tajaan. Hanya bahagian pinjaman yuran pengajian sahaja yang kita boleh hold sehingga MARA atau pihak PTM bayar. Okey, yang ini yang kita masukkan kena bayar sebelum peperiksaan akhir semester lah. Yang yuran ni boleh semak dekat invoice dekat website KUPTM. Okey, yuran yang dikenakan adalah satu yuran pengajian yang saya sebutkan tadi dalam struktur yuran tadi, dan yuran perkhidmatan. Yuran perkhidmatan ni merangkumi pendaftaran kad pelajar dan persigilan. Lepas tu ada surat yuran perubatan, ICT, perpustakaan yang dia akan charge setiap semester, dan yuran insurans setiap tahun. Selepas yuran aktiviti pelajar, yang keempat adalah yuran perkhidmatan. So kalau sesi ni tak duduk asrama, so kita takkan charge lah yuran perkhidmatan. Okey, yuran pengajian pelajar yang lulus tajaan akan dibiayai oleh penaja tertakluk pada kelulusan, jumlah dan juga tempoh tajaan. Okey, insentif ataupun manfaat pelajar. Actually kita ada tiga insentif untuk pelajar yang layak. Yang pertama adalah hadiah siswa. Insentif ni adalah pendidikan tinggi pelajar tahfiz, pelajar cemerlang SPM dan ataupun anak angkat yayasan pelajaran MARA. Okay, syarat kelayakan adalah hufaz SPM 8A ke atas, anak angkat yayasan pelajaran MARA. Okey, dia punya permohonan akan dimaklumkanlah selepas pelajar masuk. Pihak kolej akan maklumkan bila permohonan akan dibuka. Okay, yang kedua adalah manfaat ahli keluarga. Syarat kelayakan adalah mempunyai adik-beradik, ibu bapa, anak termasuk anak angkat yang pernah atau sedang mengikuti pengajian di KPTM ataupun KUPTM. Layak salah seorang sahaja. Okey, yang ketiga adalah graduan diploma penerima anugerah cemerlang KPTM ataupun KUPTM. Penerima anugerah platinum emas, ketua eksekutif graduan daripada KPTM, penerima anugerah belian nilam, naib chancellor. Insentif hanya layak salah satu anugerah sajalah. So dia punya tarikh tutup adalah 30 hari selepas mendaftar. Okey, borang ni boleh dapati dekat website yang saya sebut tadilah, dekat kptm.edu.my, dekat portal pelajar dan bahagian bersa. Boleh klik kat situ ada borang. Boleh isi dan seboleh-bolehnya kena mohon sebelum 30 hari selepas pendaftaran. Okey. Ini ada ni pemohon insentif 1 dan 2 hanya layak salah satu saja nilai yang paling tinggi. Lepas tu tertakluk pada perubahan dan arahan daripada masa ke semasa. Okey. Ini nombor untuk dihubungi bagi akaun pelajar jika ada masalah daripada invoice, yuran semua, boleh hubungilah ni nombor tertera, unit tajaan, unit operasi dan juga email. So jika ada masalah boleh emailkan dekat bersa@kptm.edu.my. Dia beza ya, dia satu bersa, lagi satu yang sebelum ni saya dah sebut bersa@kptm@gmail.com, itu hanya email untuk hantar borang sahaja. Yang ini email untuk pertanyaan. Okey, terima kasih.